Sekarang kita akan tengok latihan 2 untuk subtopik 2.1 separable variable practice 2 number A. Soalan ini kita akan dapatkan particular solution disebabkan soalan ini dia memberi nilai y1 equal to 2. Jadi nilai yang diberi ini untuk kita mendapatkan nilai constant. Nilai ini dinamakan adalah initial value atau juga initial condition. Jadi selepas kita dapatkan general solution, kita akan menggunakan nilai ini, iaitu x equal to 1 dan juga y equal to 2. Cara baca dia, masukkan dalam general solution dan kita akan dapat particular solution. Untuk selesaikan DE kita, iaitu differential equation, kita akan separate DE ini. Jadi x square itu kita akan bawa ke kanan menjadi negatif x square. Kemudian dx itu kita pindahkan ke kanan. Kita dapat negatif x square dx. Selepas kita separate dan semua itu dalam variable yang betul, kita integrate. Okay, untuk bahagian kiri ini kita akan integrate menggunakan basic polynomial. Jadi kuasanya akan bertambah 1. Dan di sini tiada c ya. C itu berada pada variable x. Integrate negatif x square, kita akan dapat negatif x cube over 3 plus c. Okay. Jika kita nak dapatkan nilai c di sini, selepas integrate, okay, kita boleh terus masukkan nilai x dan juga nilai y. Ataupun mungkin kita boleh simplify dahulu. Kita hapuskan denominator 3 itu. Jadi semua dia akan darab dengan 3, termasuklah c. Jadi kita ada 3c di sini. So 3c ni adalah constant. Jadi kita akan tukarkan dia kepada sebutan a. Yang mana a itu juga adalah constant. Supaya bentuk jawapan solution kita itu dia lebih ringkas lah. Dan apabila kita tukarkan 3c itu kepada a, kita kena bagi tahulah. Ataupun kita define a itu adalah 3c. Kemudian kita boleh terus mencari the initial value dia menggunakan nilai yang diberi, iaitu x1 dan juga y2. Masukkan ke dalam general solution. Ini adalah general solution. Jadi 2 tolak 1 kuasa 3, negatif 1 kuasa 3 tambah a. Dan kita akan dapat nilai a nya adalah 2. Dan kita akan masukkan dia ke dalam general solution untuk menjadi particular solution. Jadi kita akan gantikan tempat a itu dengan 2. Jika pelajar tidak simplifykan bahagian c itu, maksudnya dia tidak menyelesaikan ataupun meringkaskan jawapan itu sehingga kepada sebutan yang ada a ini, dia juga boleh dapatkan nilai c dengan menggantikan terus x dengan y itu. Di sini c ni adalah nilai 2/3. Apabila digantikan ke dalam general solution yang ada bahagi 3 itu, dan dia akan hapuskan denominator 3. Dia darab dengan 3. Jadi jawapan yang didapat ini samalah dengan bentuk jawapan yang tadi ya. Okey, seterusnya untuk soalan B, kita ada bentuk trigo dan juga eksponen kat sini. Okay, nilai equation ataupun DE yang diberi itu, yang mana dy dx itu berada di sebelah kanan. Kita boleh tukar kedudukan dia. Okay, semula kita darabkan dulu dx itu ke kiri supaya mudah untuk kita fikir variable mana yang kita boleh pindahkan. Okay.
Jadi kita dapati kita boleh pindahkan eksponen power negatif y tambah 1 ke kanan dan 1 tambah cos x itu ke kiri supaya variable x itu bersama dengan dx dan variable y bersama dengan dy. Jangan kita tukarkan ataupun pindahkan dx dengan dy kerana dia akan menyebabkan dx ataupun dy itu menjadi bahagi. Jadi dalam DE ni dia tak ada bentuk yang mana dy itu pada bahagian denominator. Contoh kesilapan yang pelajar buat, mungkin di sini dipindahkan dy. Jadi dia dapat seperti ini. Atau mungkin dx itu dipindahkan, dia dapat sebab dy itu dia darab, pindah ke kiri jadi bahagi. So dia dapatlah 1 per dy, lepas tu dia integrate. Bentuk ini tak boleh dia tak pernah wujud bentuk ini. Jadi kita jangan tulis dx ataupun dy itu pada bahagian penyebut. Jadi kita akan kekalkan dx dengan dy itu, yang kita pindahkan adalah variable sahaja. Jadi di sini kita akan dapat sin x over 1 plus cos x dx. Yang belah kanan tu adalah 1 per eksponen negatif y tambah 1 dy. Kemudian kita akan integrate. Biasanya kita akan letak y itu pada sebelah kiri. Jadi kita boleh susun balik. Okay, dan variable x itu berada di sebelah kanan. Okay, untuk kita selesaikan belah kiri dengan kanan, belah kiri ini kita akan guna bentuk, kita akan simplify dahulu bentuk belah kiri ini kerana kita ada eksponen kuasa negatif y, tetapi dalam sebutan atas ni tiada eksponen. Jadi kita kena wujudkan bentuk eksponen itu. Untuk bahagian kanan ini kita boleh terus menggunakan substitution method ataupun kita boleh bandingkan ataupun compare dengan integral form, iaitu integrate f prime over fx. Okay, kalau tidak ingat bentuk integral, gunakanlah substitution method. Okay, kita buat dahulu belah kiri ini, simplify. Eksponen itu kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Kemudian kita samakan penyebut. Belah kanan ini kita tinggalkan dahulu dan kita akan dapat eksponen y over 1 plus eksponen y. Di belah kanan ini, kalau kita menggunakan substitution method, so yang bawahnya akan menjadi nilai u. So kalau kita menggunakan bentuk f prime over fx, kita boleh tulis dalam bentuk f prime over fx. So fx dia adalah 1 tambah cos x. F prime bermaksud kita akan differentiatekan bawah ini, kita akan dapat negatif sin. Tetapi bentuk ini sudah tidak sama dengan soalan asal. Jadi untuk kita betulkan balik menjadi soalan asal, kita kena darab negatif kat depan. Jadi kalau kita simplify, dia akan dapat bentuk soalan yang asal ya. Jadi integrate f prime, negatif sin itu adalah f prime over fx, dia akan dapat ln fx. Jadi negatif kat depan ni, yang depan tu ln fx. So fx dia adalah yang denominator itulah, tambah c. So kalau guna substitution method, dia akan dapat benda yang samalah ya. Okay, jadi yang ini kita letak dulu ln, negatif ln 1 tambah cos x tambah c. Okay, belah kiri ni kita akan integrate. So belah kiri ini pun yang variable y ni, dia pun ada bentuk f prime over fx. So fx dia adalah 1 tambah eksponen power y. So kalau kita differentiate yang bawah ini, dia akan dapat eksponen y. Eksponen y itu sama dengan yang atas. Bermaksud di sini, eksponen y di atas ini adalah hasil differentiate yang bawah. Jadi dia juga boleh menggunakan bentuk f prime over fx.
Di belah kiri itu kita boleh terus kepada jawapan dia ln 1 tambah eksponen power of y, dan belah kanan itu negatif ln 1 tambah cos x tambah c. Okay, untuk kita pemudahkan equation ini, banyak cara untuk pelajar boleh mudahkan dia. Boleh juga kita bawa negatif ln ini ke kiri. Jadi dia akan menggunakan ln properties untuk combine ke dalam satu ln. Kemudian kita akan hapuskan ln, pindah ke kanan dan darab bahagi semula untuk dapatkan eksponen y sebagai tajuk. Ataupun kita boleh eksponen both side supaya kita boleh hapuskan ln daripada bahagian kiri ini. So, apabila kita letak eksponen belah kanan, dia akan jadi kuasa eksponen itu adalah semua fungsi yang berada di sebelah kanan, termasuk c. Jadi eksponen kuasa negatif ln 1 tambah cos x tambah c. Okay, belah kiri ini eksponen dengan ln itu boleh dihilangkan. So, yang tinggal adalah 1 tambah eksponen power of y. Okay, belah kanan ini untuk kita ringkaskan, negatif ln ini dia tak boleh hapus eksponen dengan ln. Negatif itu kena pindahkan menjadi kuasa negatif 1 dahulu. Kemudian untuk tambah c ini, apabila hukum indeks, power itu adalah tambah, jadi dia akan jadi darab. Darab dengan eksponen power of c. Okay, kemudian eksponen dengan ln ini boleh dihapuskan dan dapatlah bentuk 1 tambah cos x kuasa negatif 1. Dan eksponen c ini kita boleh tukarkan dia kepada constant a, sebab eksponen kuasa c itu merujuk kepada nilai constant. Jadi kita akan dapat a over 1 plus cos x. Okay, kita letakkan dia sebagai bahagilah sebab power dia negatif. Dan kita define kat sini a itu adalah eksponen power of c. So, sebelah kiri ini 1 plus eksponen power y. Kan kita dah selesai dapat general solution. Mungkin kita boleh tulis eksponen y itu sebagai tajuk. Okay. Dan ini adalah general solution. Dan kita nak dapatkan particular solution dengan menggantikan x kosong dan juga y kosong. So, kita akan dapat eksponen 0 equal to a over 1 plus cos 0 minus 1. Jadi kita akan dapat eksponen 0 is 1. Dan a over 1 plus 1 is 2 minus 1. Jadi kita akan dapat a nya adalah 4. Dan gantikan ke dalam general solution. Untuk akhir kita adalah seperti ini.